Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ingin bentangkan pandangan terkait dengan pengumuman Perdana Menteri semalam tentang Perintah Kawalan Pergerakan yang baru seluruh negara dan juga prosedur operasi standard SOP yang kita sedia maklum. Pertama, saya ingin tegaskan bahawa masalah ini adalah masalah yang real, masalah besar. Kalau kita lihat umpamanya dalam rajah ini, yang di ICU, yang jalur biru itu meningkat tinggi dalam masa singkat. Jadi oleh yang demikian kita harus faham yang terpaksa guna ventilator juga meningkat. Jadi kalau kita lihat rajah ini, dia bukan satu masalah kecil. Masalah COVID, wabak COVID-19 di Malaysia ini adalah masalah yang serius. Kemudian kita lihat rajah ini tentang kesan kepada pesakit. Banyak yang anggap bahawa COVID-19 ini akan melibatkan pesakit yang berumur lebih 60 tahun. Tetapi kalau kita lihat rajah ini, peningkatan penyakit wabak ini kepada golongan muda di antara 25 hingga 50 tahun itu kian meningkat. Maknanya dia tidak ada tahap pilihan umur lagi, baik muda ataupun yang tua. Jadi sebab itu kita harus lihat apakah langkah-langkah yang diambil. Pada bulan Januari 2021, Menteri menyebut akan dapatkan staf yang tambahan dan akan menyediakan 75,000 vaksin setiap hari. Kalau ini dilakukan akan selesai masalah. 75,000 itu diumumkan oleh Menteri pada Januari 27, 2021. Tetapi apa yang kita saksikan adalah jumlah yang jauh lebih kecil, yang tidak sampai ke unjuran. Saya bangkitkan soal ini kerana bila pengumuman diwar-warkan itu semua bertepuk tangan. Vaksin entah ke mana. Kita tanya dari mana vaksin, berapa jumlah vaksin, berapa kos vaksin. Tidak ada jawapan. Yang ada adalah bahawa 75,000 vaksin akan disediakan. Apa yang berlaku sebenarnya? Sekarang ini sekitar 25,000 vaksin satu hari, bermakna kita sudah capai lebih 1 juta. Kalau ikut unjuran yang dibuat bulan Januari yang lalu, kita sudah capai 5 juta. Apakah dasar yang digunakan untuk menetapkan unjuran itu? Takkan setahun setelah COVID, kita belum tahu berapa vaksin yang diterima. Dan ini di antara perkara yang harus kita bangkitkan untuk dijawab. Walaupun saya tahu kecenderungan pimpinan negara ini tidak menjawab apa-apa. Kemudian dibangkitkan soal HIDE. HIDE ini Hotspot Identification for Dynamic Engagement. Bunyinya itu lunak, menarik dan hebat. Tetapi dengan gabungan Kementerian Sains, MKN, program ini didapati punyai kelemahan besar. Sebab itu bila diperkenalkan, war-warkan pada Mei 4, 2021, itu menarik kerana bunyinya pun menarik. Kemudian diluncurkan Mei 8. Mei 9 dia jadi huru-hara dan kelang kabut. Sebab HIDE ini tidak memberitahu maklumat HIDE ini. Bila apa-apa kita gunakan dari segi teknologi maklumat dan big data dan artificial intelligence, AI, dia tidak boleh berselindung di bawah black box, yang kerana modeling itu dan juga unjuran yang digunakan dan kaedah atau metodologi itu mesti diberitahu. Kalau diperkenalkan tanpa ketelusan, maka penerimaan rakyat, public legitimacy itu akan dipertikaikan. Ini yang berlaku. Kemudian ada beberapa yang kita sediakan dalam jawatan kuasa khas
di bawah Ketua Pembangkang yang memberi nasihat juga kepada jawatankuasa darurat, kita menunjukkan beberapa kelemahan kerana big data dan AI ini mesti berupaya ya dibuat penilaian bebas oleh pakar-pakaran, tapi syaratnya mesti telus dan mesti ada kesediaan untuk bekerjasama dengan semua pihak, pakar-pakar lain. Ada di Universiti Melaya, ada Universiti Kebangsaan, ada pakar-pakar lain dalam research syarikat swasta, digabungkan kemudian disampaikan, dan ini tidak berlaku. Oleh itu kita lihat umpamanya dalam di antara yang ditetapkan baru-baru ini, umpamanya di Curve, di Mutiara Damansara, dilihat daripada konteks geospatial contiguity, maknanya tidak membantu. Dia sebenarnya boleh fokus untuk di tingkat mana, masalah di mana, tapi digarap semua, jadi permasalahan itu diumumkan dan akhirnya HIDE tidak membantu sama sekali kerana yang ditutup itu semua. Ya. Ini yang saya bangkitkan HIDE. Jadi apa yang dibuat dalam jawatankuasa khas ini yang juga akan bekerjasama dengan UNICEF ialah untuk memastikan kita punya keupayaan. Ya. Tetapi seperti mana kita tahu, ini tidak berlaku. Kerana diungkitkan ini soal kerahsiaan maklumat peribadi. Tak berbangkit. Tidak ada siapa yang minta maklumat peribadi. Ini boleh dipadamkan. Yang dikemukakan itu ialah dari daerah, dari perumahan, dari kategori umur dan sebagainya, supaya kita dapat open data dan juga ketelusan. Dan soal privacy itu, kita personal data itu dapat kita lindungi kerana tidak perlu untuk diberitahu kepada jawatankuasa siasatan atau penyelidikan. Dan oleh itu kita usulkan supaya ada keperluan untuk buat perubahan yang menyeluruh. Baik. Dalam saya diberitahu oleh pengurusi jawatankuasa khas ini, Dr. Wan Hasni, bahawa mereka patut mendapat maklumat data daripada Kementerian Kesihatan. Sudah kena tahu, saya terangkan, yang kita buat kerja ini, yang diberikan maklumat yang tim yang di bawah Ketua Pembangkang ini, dari John Hopkins, dari Oxford, dari Google, dari Facebook, dari semua universiti dan kepakaran di luar negara, kerana tidak ada maklumat dari kementerian-kementerian dan MySejahtera. Ini kita nak bantu, diberikan jaminan jawatankuasa akan menemui Kementerian Kesihatan, tapi dah 11 hari berlalu belum ada lagi pertemuan. Ini bagi saya tidak akan membantu. Baik, saya nak oleh demikian jelaskan ya, bahawa kalau kita mahu ini berkesan, dia tidak hanya guna kuasa. Ya? Kita guna PKP setahun yang lalu, kita gunakan darurat, merebak lagi. Yang kena tekan dan hentam ini adalah golongan yang kecil. Kilang besar, operasinya bagus. Walaupun masih ada jangkitan wabak COVID-19 di kilang-kilang, tapi masih berjalan. Saya tidak bangkitkan ini sebagai permasalahan, melainkan kita khususkan kalau ada kes, maka ada tindakan. Tapi mengapa hal yang sama tidak dikenakan kepada golongan kecil, peniaga kecil, pasar? Mengapa tidak letakkan syarat-syarat yang ketat dan dibuat keputusan-keputusan? Mana ada negara yang begini tamadun boleh buat keputusan dalam beberapa jam, tukar. Hari ini HIDE, besok lain. Kemudian hari ini MCO targeted. Petang ini MCO seluruh negara. Apa jadi kepada pimpinan negara kita ni? Mana dia Perdana Menteri? Dia kadang-kadang rakyat resah. Mana dia suara Perdana Menteri? Mana dia penyelarasan? Mengapa tidak ada pertemuan di antara kementerian? Dan bila ini tidak berlaku, pimpinan tidak bertanggungjawab, tidak ada ketelusan, rakyat yang terbeban. Dikatakan sekarang PKP. Kalau serius, satu hal,
Dibiarkan orang ratus ribu balik kampung, kemudian digunakan PKP, orang ini akan balik lagi. Jadi PKP itu menjadi suatu kaedah dan cara yang dibuat tanpa penelitian dan kesungguhan untuk menyelesaikan masalah. Saya telah tekankan bahawa dalam soal ini soal negara, soal kesihatan rakyat, kerajaan, pembangkang, profesional kesihatan kerajaan, profesional kesihatan swasta, universiti swasta, universiti awam, ya, disiplin dalaman, disiplin luar negara, semua harus dirangkul untuk memberikan penyelesaian. Jangan dera rakyat. Kalau kita lihat umpamanya kemarahan itu sudah meningkat, bukan orang tidak mau patuh peraturan, tapi dia tahu peraturan itu juga boleh dipilih. Ada pilih kasih. Ada orang besar yang dilepaskan, orang bawah yang ditekan. Kemudian bila digunakan ruang untuk membuka ruang perniagaan, kononnya untuk kepentingan ekonomi, kita tidak tolak. Tapi mengapa hanya memilih industri besar dan menekan peniaga-peniaga kecil? Ini yang kita tekankan, betapa tindakan-tindakan, ya, macam saya sebut tadi, kilang okey, pasaraya tak okey, pasar malam haram, dan ada kekeliruan walaupun kita sudah jangkau lebih setahun. Apa yang kita belajar dari pengalaman ini? Ini wabak yang serius. Kalau dulu, ya, bulan Mei tahun lalu kita boleh faham, ada kita tahu baru, bagilah peluang, menteri-menteri ini baru nak dapat kendali tugas mereka, uruskan dengan teratur dan mendapat maklumat. Dah setahun, ada menteri muka pun tak nampak. Kalau dia nampak tu tidak lain daripada propaganda, unjurannya salah. Yang dibebankan itu adalah rakyat miskin yang susah dalam menghadapi kehidupan, di mana pimpinan dengan jumlah menteri yang ramai sekarang, ya, menteri dan timbalan menteri dan menteri khas dan menteri luar, tugas khas 70. Mana mereka dalam menyelesaikan masalah COVID-19 ini? Inilah sebab maka saya katakan, kita tidak boleh harap rakyat bersabar, apatah lagi rakyat hilang keyakinan kepada pimpinan yang ada sekarang. Kita dah bangkit lagi. Sekarang masih test. Padahal kalau ada vaksin, itu tes tak berbangkit lagi. Tetapi seperti mana saya tunjukkan dalam rancangan awal, ya, janji 75,000. Sekarang baru 25,000. Jawabnya, tak sampai ubat. Kamu janji buat apa? Mengapa janji kalau tahu belum pasti? Sebab tu saya tanya daripada awal, biar ada ketelusan. Apakah betul ada vaksin? Apakah betul kosnya itu menusabah? Apakah benar sampai bulan Mac atau April atau Mei? Semua tak dijawab. Dan minta rakyat supaya diperbodohkan. Alhamdulillah saya beritahu, kesedaran rakyat sekarang meningkat. Jadi sebab itu saya, walaupun saya tegaskan, ya, saya sangat tidak berpuas hati kerana hal yang kecuaian ini mendera rakyat. Tetapi saya ingin menyatakan bahawa kita akan terus menjalankan tugas kita. Saya puas hati jawatankuasa khas ini terus berikan maklumat secara harian dengan kos sendiri untuk mempersiapkan tugas yang penting bagi negara. Jadi jangan orang ada fikir bahawa kita menegur, kita telah kemukakan penyelesaian. Jawatankuasa kita telah kemukakan laporan awal kepada jawatankuasa darurat yang dipengerusikan oleh Tun Arifin. Dan untuk perhatian kepada Yang Memulia Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Tetapi bila terkait dengan kecuaian kerajaan yang tidak bertanggungjawab, ini bahasanya untuk rakyat memikirkan untuk menuntut perubahan sebaiknya dan menjaga diri mereka sendiri. Ini betul-betul apa yang diungkapkan sebagai kita jaga kita. Saya juga tunjukkan, Raja menunjukkan masalah ini serius. Jadi pakailah
tutup muka, basuhlah tangan, jagalah jarak sosial, dan ada kesedaran untuk tidak melayani keperluan selain daripada yang betul-betul mendesak. Janganlah ada pertemuan-pertemuan ataupun kegiatan-kegiatan yang akan menyebabkan kita menerima jangkitan yang suka untuk dikendali, terutama dengan beban barisan hadapan yang meningkat, jumlah katil di ICU yang sudah memuncak, dan penyakit yang tidak kenal had umur sekarang. Jadi saya mohon maaf di akhir Ramadan ini kerana terpaksa dan terdesak untuk menyampaikan kenyataan dengan tegas dan keras, kerana tidak adil sama sekali untuk dilayani rakyat dengan sedemikian rupa. Sekali lagi diucapkan Aid Mubarak, minal aidin wal faizin maqbulin, kullu amin wa antum bikhair.